Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat Tahun Baru Cina. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi 10 Februari 2024. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Yang Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahra Sofiah menzahirkan ucapan selamat Tahun Baru Cina kepada rakyat Malaysia yang menyambutnya. Ucapan dizahirkan menerusi laman Instagram Official Sultan Ibrahim dan Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Baginda berdua turut menzahirkan harapan agar sambutan kali ini akan terus mengukuhkan lagi perpaduan rakyat, berbilang kaum, agama dan budaya. Barisan Kepimpinan Negara juga tidak ketinggalan menzahirkan ucapan sempena kedatangan Tahun Baharu Kalender Lunar Tahun Naga. Di malam, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan Selamat Tahun Baharu Cina kepada masyarakat Tionghoa dengan harapan kedatangan Tahun Naga akan mempererat perpaduan antara kaum di negara ini. Di malam, Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut mengucapkan Selamat Tahun Baharu Cina. Beliau berharap sambutan Tahun Naga ini akan membawa kesihatan berpanjangan, kebahagiaan, rezeki dan kemakmuran. Sementara itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil mendoakan semua yang meraikannya diberi kebahagiaan, kemakmuran dan dikurniakan umur yang panjang. Setiap keluarga perlu menikmati cuti dan masa berharga bersama keluarga tersayang sebaiknya. Di malam, Menteri Komunikasi Teo Nii Ching turut mengucapkan Selamat Tahun Baharu Cina dalam satu hantaran video di media sosial. Beliau berharap agar sambutan Tahun Naga ini membawa kejayaan yang melimpah ruah dan juga kemakmuran kepada semua. Keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan kesalahan bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 tiada kena-mengena dengan kerajaan. Tegas Perdana Menteri, ia tertakluk perlembagaan negara dan bukan cubaan mengancam undang-undang syariah sebagaimana dimomokkan pihak tertentu. Hari ini dalam keputusan cukup jelas. Dia tak ada kena-mengena dengan syariah. Dia tentang kuasa negeri. Katalah Dewan Undangan Negeri bulan depan Ketua Menteri buat beberapa undang-undang baru yang bercanggah dengan kuasa negeri dan kuasa perlembagaan persekutuan. Maka boleh dirujuk dan Mahkamah Persekutuan akan dapati sekiranya bercanggah akan membatalkan. Dia tak kira tajuk apa. Tajuk apa pun. Ada kuasa persekutuan, ada kuasa negeri. Rakyat diminta tidak tertipu dengan cubaan pihak tertentu yang menangguk di air keruh dengan memainkan sentimen kononnya kerajaan Madani menentang syariah Islam. Sedangkan kerajaan bersama Majlis Raja-Raja sedang berusaha mengangkat martabat Mahkamah Syariah. Terdahulu, Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 peruntukan kesalahan bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 terbatal dan tidak sah. Keputusan dibuat panel 9 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menerusi majoriti 8-1 setelah mendapati ia melampaui kuasa Badan Perundangan Negeri. Menurut Mahkamah, seksyen berkaitan terletak bawah bidang kuasa persekutuan. Justru pengembalannya perlu melalui Parlimen. Prosiding dijalankan susulan petisyen difailkan Peguam Nik Elin Abdul Rashid dan anaknya yang mencabar kesahihan 18 peruntukan. Mahkamah bagaimanapun menolak permohonan berkaitan 2 lagi peruntukan. Sementara itu, tegas Tun Tengku Maimun, kes mencabar itu tiada kena-mengena dengan kedudukan Islam atau Mahkamah Syariah di negara ini. Juga tidak timbul soal Mahkamah Sivil tidak mempertahan kedudukan agama Islam atau tidak memperkasa Mahkamah Syariah. Warga Polis Raja Malaysia PDRM diseru tambah baik peranan masing-masing dalam menjaga keamanan negara. Pada masa sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu integriti agensi keselamatan itu dikembalikan. Jelas beliau, PDRM perlukan ketangkasan dan kecekapan dalam pasukannya. Ini kerana PDRM dilihat sebagai benteng pertahanan utama domestik untuk mengangkat martabat negara. Pasukan keselamatan dan PDRM, dia memerlukan tahap pegawai yang lebih profesional dan elak daripada kelompok kecil merosakkan imej dan integriti polis.
Ketua Polis Negara beberapa hari yang lalu memang menyergah kuat pegawai polis yang terlibat dalam beberapa kes rasuah dan salah guna kuasa. Tapi dia maklum kepada saya bahawa jumlah ini memang jumlah kecil. Tapi walaupun jumlahnya kecil, dia memberikan imej yang buruk kepada PDRM keseluruhannya. Jadi saya minta kerjasama pasukan polis di semua peringkat, ya, perbaiki, kerana kita cuba merubah imej dan sistem di negara kita ini. Beliau berucap pada Majlis Ramah Mesra di Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka, Tengah Melaka. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa agar perpindahan Pejabat Pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah ke bangunan sementara dipercepat. Jadi kita setuju dengan cadangan segera untuk IPD ini dipindah ke Wisma Amanah. Dan kalau dalam tempoh 2 minggu saya beritahu KSU dan TKSP ada, KPICU ada, dan Ketua Menteri dan SS ada. Kalau dalam tempoh 2 minggu dia selesaikan semua soal pemindahan, serah tanah ini kepada kerajaan negeri dan ambil alih Wisma Amanah dengan harga yang munasabah. Datuk Seri Anwar yang melakukan lawatan rasminya ke Melaka turut berkesempatan melawat ikon pelancongan Melaka, Jongke Walk. Beliau yang diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof turut mengambil gambar bersama replika naga berukuran 200 meter yang menjadi tarikan bersepena Tahun Baharu Cina. Orang ramai juga tidak melepaskan peluang beramah mesra dan bergambar bersama beliau. Integriti utuh dan tak berurus yang baik menjadi keutamaan dan benteng bagi PDRM daripada terjebak melakukan kemungkaran, sekaligus mengecilkan serta menutup segala ruang dan peluang melakukan rasuah atau salah laku. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin menegaskan pelanggaran tata tertib melibatkan pegawai dan anggota polis yang berlaku baru-baru ini telah menconteng arang. Selain merosakkan reputasi serta mengurangkan kepercayaan masyarakat terhadap PDRM. Sehubungan itu, sebagai warga PDRM yang memegang amanah, tindakan tegas perlu diambil untuk mengelak insiden sedemikian berulang. PDRM tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan sewajarnya terhadap mana-mana pegawai penyelia yang gagal dalam penyeliaan. Sementara itu, mengenai ganjaran RM20,000 kepada individu yang menyalurkan maklumat sehingga tertangkapnya penjenayah terlibat pembunuhan Zain Ryan Abdul Matin, Tan Sri Razaruddin berkata inisiatif itu tidak mengganggu siasatan kes berkenaan. Ganjaran tersebut adalah usaha Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Selangor sekaligus memberi ihsan terhadap keluarga kanak-kanak itu. Menurut beliau, pihak polis tidak menerima sebarang laporan mengenai individu yang mengambil kesempatan atas ganjaran ditawarkan. Setakat ini, Zain Ryan 6 tahun dilaporkan hilang 5 Disember lalu. Mangsa ditemukan meninggal dunia keesokannya berhampiran aliran anak sungai kira-kira 200 meter dari blok rumahnya di apartmen idaman. Seorang lelaki warga Emas maut selepas bom buatannya meletup ketika kejadian mangsa didakwa menceroboh ke kawasan bangunan sarang burung Walid Bukit Kuah, Kampung Pemberian, Mani Urai. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata polis menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 8.25 pagi. Mayat lelaki berusia 60-an itu ditemukan dalam keadaan terbaring. Hasil pemeriksaan, pihaknya menemukan 5 unit bom buatan sendiri. Siasatan awal mendapati mangsa bertindak memotong pagar bahagian belakang bangunan itu sebelum memasuki kawasan tersebut. Mangsa disyaki menggunakan bom berkenaan untuk meletupkan pintu hadapan bangunan terbabit. Bagaimanapun, bom tersebut meletup secara tiba-tiba menyebabkan mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Sultan Ismail Petra untuk bedah siasat. Baik saudara, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.